Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mustaka wa bikal musta'an wa alaikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi majlis, yang saya kasihi COO dan seterusnya ketua unit, ketua division, lembaga zakat, staf kanan lembaga zakat, rakan-rakan semuanya, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, kita rapatkan setinggi syukur pada Allah kerana kita ditugaskan sebagai salah seorang daripada orang yang menegakkan salah satu daripada rukun Islam yang 5, zakat. Zakat ini, kalau kita tengok, sebenarnya dia adalah penghubung antara hablum minallah dan hablum minan nas. Dan zakat ini terserlah kepentingannya apabila bagaimana Abu Bakar begitu bertegas dengan fatwa dan juga qada yang diputuskan untuk memerangi mereka yang tidak membayar zakat. Nas tu bukan menunjukkan tak bayar, tapi mengurangi bayaran zakat. Lau mana'uni anaqan wa fi riwayatin iqalan allazi addau ila Rasulillah laqataltu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kembali kepada tajuk kejayaan zakat, dakwah zakat, sinergi antara kepakaran manusia, pergantungan kepada Allah dan impak sumbangan netizen. Tajuk bagi ini saya mulakan dengan firman Allah Ta'ala sebagai renungan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ini daripada surah At-Taubah. Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat. Mawardi kata zakat tu sedekah, sedekah tua. Zakat itu dulu, dan itulah yang diistilahkan oleh Al-Quran pada kebanyakan ayat, kecuali beberapa ayat yang ada qarinah yang menunjukkan itu maknanya sedekah yang lain, bukan zakat. Supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka daripada akhlak yang buruk. Daripada sini tuan-tuan kita tengok, orang yang keluar zakat insya-Allah selamat daripada dosa. Orang yang keluar zakat akhlak buruk tak ada. Maksudnya sifat yang baik dalamnya akan wujud. Sebab itu diguna kalimah di sini adalah dua kalimah. Satu tutahhiruhum, satu kalimah tuzakkihim. Satu dengan makna membersihkannya. Satu dengan makna mentazkiyahkannya. Biasanya tazkiyah dia kembali kepada jiwa. Disebut tazkiyatun nufus. Tapi taharah ini dia memberi dua makna. Satu makna secara zahir, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dengan makna bersih gini-gini. Dan yang kedua, taharah juga dengan makna maknawiyah, dalam arti kata lain taharatul qulub, taharatul amwal dan semua sekali. Jadi pentingnya harta tu dua-dua jadi bersih. Harta tu bersih, jiwa tu bersih. Orang yang bayar zakat pun bersih. Dan diekstrakan satu lagi, wasalli alaihim, perintah untuk selawat kepada ataupun doa kepada penzakat. Bagi saya kalau boleh, mungkin sini ramai ashabul fadilah, fikir doa yang paling sesuai untuk orang bayar zakat. Jadi tak bolehlah doa lebih kurang je. Jadi doa yang menyebabkan dia bayar zakat, dia rasa nak bayar lagi, dia rasa satu doa yang baik yang menyebabkan dia rasa kekuatan baginya dan rezekinya diberkati Allah.
Kalau boleh masuk elemen-elemen itu, maka sudah tentu dia akan merasa seronok untuk bayar zakat. Baik. Kemudian, solat kamu itu menjadi penenang kepada dia. Orang yang zakat ni, kadang-kadang kita tak tahu, tapi sebenarnya banyak Allah tenangkan dan lenangkan hidup dia yang kita tak sangka. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan hidup dia. Sebab itu kena war-warkan isu masalah zakat ini supaya kita faham dengan lebih baik lagi agar mereka ni, kata orang, terus bersungguh-sungguh dalam bab zakat ini. Saya teruskan kepada poin iaitu hikmah dan faedah zakat dalam Islam. Walaupun sudah banyak kali saya akan sebut beberapa isu, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Pertama, dia akan jadi masyarakat lebih sempurna. Masyarakat ni mesti ada kaya, ada miskin. Dan perasaan itu akan besar dan melebar. Tapi dengan sebab zakat, dia akan jadikan kehidupannya, penghormatannya cukup baik. Bahkan kalau kita tengok, dengan zakat, settle masalah pengangguran. Yang ini kena fikir dan saya pujilah seperti Selangor, wilayah telah melihat. Tapi kita kena melihat lagi mendalam. Lagi mendalam macam mana isu-isu yang mungkin kita boleh ambil kecaknaan dengan lebih baik lagi. Macam mana kita nak tolong, macam mana kita nak selesaikan masalah-masalah yang terkait dengan zakat ni. Saya selalu duk fikir sebagai contohlah. Kalau dialisis setiap tahun pertambahan bukan 3 orang setahun. Saya rasa 30 tak. Saya yakin mungkin ratus atau ribu. Setiap tahun. Tolak mati, tolak hidup, tolak mati, tolak hak baru, tolak hak sudah mati. Itu berlaku. Jadi tuan-tuan bayangkan, satu kali dialisis tu 200, 200.5 atau 300. Dan keperluan mereka tegar setakat ni tak ada lagi ubat yang boleh sebulan sekali. Yang adanya 2 hari sekali. 3 hari pun kawan tu lemau dah. Tak apa nak sihat dah. Maknanya pimai-pimai tentu lebih kurang dalam dekat 3,000 sebulan. Ni secara kasar. Bayangkan jika sekiranya 3,000 lah. Di situ sahaja berapa? 3,000 orang. Sebulan 3,000. Dekat 100,000. Tapi saya yakin angka tu lebih jauh, lebih besar. Boleh tak kita fikir jauh ke depan? Dengan adanya pekerja daripada orang yang dialisis sendiri, kita bina sendiri sebahagiannya, sebab dia lebih kurang 40,000 je. Tapi ada kepakaran tu yang menyebabkan mereka, maksud saya begini, 300 dengan sebab sendiri tu seolah-olah macam 150 je. Artinya kalau tambah pun, artinya dia boleh bagi 300 tu boleh 2 orang dah. Itu maksud saya, bukan saya nak kira sangat. Tapi bila nanti makin banyak, dia akan fikir banyak kali. Ini salah satu daripada cara ni. Baik. Yang kedua, kita nak tengok kalau boleh bahawa zakat ini dia boleh menghilangkan jenayah. Atau kata lain, memberi kedamaian, keamanan. Yang ini disebut oleh Jarjawi. Fikir betul. Selama mana orang kaya berzakat, maka kadar jenayah di tempat tersebut akan berkurangan. Khususnya curi, merompak, mengambil barang orang lain. Kurang. Sebab mereka tak tergamuk. Nak curi apa? Kawan ni itulah bagi kat dia. Tanggung anak dia ke universiti. Beri makan begini. Maka di situ
dia akan beri kesan yang cukup besar. Seterusnya, zakat ini dia boleh beri perubahan yang besar kepada pelajar-pelajar. Ramai di kalangan kita ni pernah jadi pelajar. Bila dia dapat saja duit zakat, dia duduk di Mesir, dia duduk di Jordan, dia duduk di Syria sebagai contoh masa dululah. Syria. Manggok tu lain macam. Apa maksud? Seronok. Dan yang bagi tu bukan banyak sangat. Yang bagi tu mungkin 5K je. Setahun 5K. Yalah, mungkin 5K tu besar dah bagi mereka. Sebab pelajar bila kosong, 5K tu besar. Kita tak. Itu untuk sebulan. Ini nak gambarkan kepada kita apa? Bila yang ini, insya-Allah. Kita nak macam tu. Sebab bila anak-anak cerdik, bila anak-anak berjaya, bila anak-anak ni, dia jadi baik. Saya selalu dengar bekas Ketua Pengarah Kesihatan, baik dengan hamba, Tan Sri Nur Hisham. Dia masa dia mula-mula jadi, dia ziarah saya. Masa tu saya mufti lah. Dan hubungan sampai sekarang baik. Dia selalu berbangga. Patut dah ayah lah, Tan Sri awak ni kita kaya dah. Duit banyak dah. Dia selalu berbangga. Saya belajar dulu, saya dapat zakat wilayah persekutuan. Dia sebut. Dia selalu sebut macam tu. Bayangkan jika sekiranya ini sebahagian daripada doa. Ini sebahagian daripada doa yang perlu kita tengok. Ini antara perkara yang penting dalam dakwah zakat ni. Kita dalam bab zakat ni. Baik. Dalam bab dakwah untuk kita zakat ni, saya melihat bahawa zaman sudah berubah. Zaman dulu lain. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada Ashabus Samahah, Datuk-Datuk Mufti dulu dan kini, yang banyak memberi pandangan dan fatwa-fatwa yang memudahkan. Dan inilah yang perkara yang kita tengok. Macam mana? Di mana kita dapati bahawa bentuk dakwah dia berbeza. Dakwah dia berbeza dari semasa ke semasa, dari tempat, dari bentuk ataupun bangsa, bahasa. Orang kampung, orang bandar berbeza. Anak muda, orang tua berbeza. Wanita, lelaki berbeza. Semuanya itu perlu diambil kira dalam bab dakwah. Oleh kerana itu, sama juga dengan zakat. Zakat ni kita sasar kepada siapa? Maka dakwah yang kita bagi adalah kepada semua lapisan. Kalau boleh, kita nak celik zakat ni sejak kecil lagi. Saya ingat zaman ayah kita dulu, bukan ayah saya lah, ayah kita. Hak peringkat umur 50 tahun ke atas. Macam mana dia buat? Dia ni mudah je. Setiap kali nak bulan Ramadan, nak raya, dia anak dia tu 2 orang, 3 orang, disuruh pikul beras. Pikul beras pergi surau atau pergi masjid. Pikul, anak 16. Dia pecah 3 guni. Tak sekatan. Sekatan tu, tuan-tuan faham lah. Sekatan tu mana 4 cupok. Jadi pakat pikul. Balung tu hak besar lah, sikit. Hak ni je. Kecil sikit. Hak kecil sekali tu tulis ikut je. Ikut. Lepas letak tu, tengok macam mana tu Imam. Ataupun tu Bila. Wakil zakat lah ambil. Dia pun ambil lapak akad. Macam akad nikah dah hari tu. Bab zakat ni. Beritahu. Anak-anak tengok ni. Ni hak kita bah. Okey. Betul cukup tak Imam? Cukup. Benda macam itu, perkara macam itu, ini satu pembelajaran secara tak payah royak, tak payah dakwah.
Sebab itu kadang-kadang pusat zakat ni dia ambil elangnya. Gambar dia elang, gambar dia sedekah, fakta cukup. Orang faham. Maknanya dia buat kerja. Maknanya dia bukan mengumpul, dia mengagih. Artinya dua-dua dia buat. Pendapatan dia telus, perbelanjaan, maksudnya menzakatkan kepada orang lain pun dia telus. Jadi tak ada apa. Orang akan rasa seronok, dan inilah yang berlaku apabila caranya kita boleh buat dengan terbaik. Media masa ni pun satu hal jugalah. Kita boleh kaji satu persatu hak mana lebih berkesan dan seumpamanya, dan caranya nanti saya akan kupas sikit dengan lebih mendalam lagi. Tapi bila saya sebut bab zakat ni tuan-tuan, kita akan merasa terpukul ataupun beri penghormatan dan tabik kepada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Macam mana dia boleh membangun satu sistem zakat sehingga bukan ketidakkecukupan tapi kelebihan yang melampau. Yang ini kita pun rasa pelik, macam mana dia boleh buat macam tu. Sebab dalam Islam ni ada satu unsur luaran lain, unsur dalaman lain ataupun unsur lain yang dipanggil unsur barakah. Jadi cukup semua. Bahkan lebih daripada itu. Saya kisahkan satu kisah. Abu Al-Hasan Aslam bin Sahal yang lebih dikenali sebagai Bashar Al-Wasiti telah menukilkan dalam kitabnya daripada Marwan bin Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan merupakan seorang yang dianggap, kata orang, pembangun dinasti Umawi yang kedua. Selepas daripada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, akhirnya datangnya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ni tarafnya taraf tabi'in. Dan Abdul Malik bin Marwan lah yang membina melalui beberapa tokoh yang lain Jami' Umawi di kota Syam, Syria, besar tu. Dan dia orang yang hebat dan dia amat menghormati para sahabat. Kes Anas bin Malik dicerca oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia panggil, kalau kamu tak minta maaf, kalau kamu tak tu, aku akan lakukan dengan sedahsyatnya pada kamu. Kau ni mari minta maaf. Sebab mulianya nama sahabat Rasulullah SAW. Jadi Abdul Malik ni orang yang hormat ni. Antaranya Marwan bin Abdul Malik anaknya telah berkata, aku telah mendengar Abu Hashim berkata, seorang lelaki telah mengeluarkan zakat daripada hartanya pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, akan tetapi tidak ada seorang pun menerimanya. Apa makna? Dia sebenarnya zakat zaman dulu, dia tak macam zaman kita. Zaman kita ada tempat, dia panggil Baituz Zakah. Dia banyak. Zaman dulu, termasuk di Saudi, masa saya belajar itu pun sama, biasanya dekat nak akhir Ramadan, mereka akan sebut zaku, zaku, zaku. Apa makna zaku? Hei, zakatlah kamu, zakatlah kamu. Kita hanya beli gandum ke ataupun apa, kita bagi kat orang. Orang miskin ni kita bagi tu. Jadi sekarang ni tak ada orang nak dibagi. Ni zaman Umar bin Abdul Aziz. Tak ada orang nak dibagi. Dan ini pernah berlaku. Kenapa? Mereka merasa kecukupan dan mereka bukan asnaf yang berhak menerima zakat. Begitu juga Ibn Asakir. Ibn Asakir ni seorang ulama besar daripada kota Damsyik. Kuburnya terletak di Bab Sari. Seorang yang alim, muhaddis dan tarikhi. Ahli tarikh. Begitu juga Ibn Asakir ada membawakan satu kisah bahawa Abduh bin Abu Lubabah telah dihantarnya bersama 150 dirham dan diperintahkan supaya mengagihkannya kepada golongan fakir dalam kalangan Ansar.
150 dirham. Dirham ni banyak mana? Dirham dapatan kami semalam ataupun minggu lepas, becek, dia lebih kurang dalam 1 dirham lebih kurang dalam RM3.5. Tapi sekarang kita jatuh sikit, mungkin RM4 kot, RM4 kot. Gitu 1 dirham. Kalau 1 dinar, 1 dinar ni mahal. 1 dinar ni lebih kurang dalam 1,200 ataupun 1,400 ringgit Malaysia. 1 dinar. Dinar tu maknanya dinar emas. Bukan dinar Jordan. Dinar Jordan tu RM6.5 je. Bukan dinar Bahrain, lebih kurang RM11 je. Bukan dinar Kuwait, lebih kurang RM16. Bukan. Ni dinar sungguh. Dinar duit sungguh. Lebih kurang dalam 1,200, 1,400. Nabi SAW, saya sebut dalam buku Garis Masa, sehari sebelum dia wafat, dia sedekah duit dia yang ada sebanyak 7 dinar. 7 dinar ni kalau kita kira lebih kurang dalam 10,000 lah. Dekat-dekat 10,000. Kemudian dikatakan bahawa diperintahkan supaya mengagihkannya kepada golongan fakir dalam kalangan Ansar. Jadi Abduh bin Abu Lubabah ni bawa 150 dirham nak bagi orang fakir di kalangan Ansar. Dia telah datang bertemu Majishun dan bertanya kepadanya berkenaan perihal mereka, yakni golongan Ansar. Majishun menjawab, demi Allah, tak aku ketahui seorang pun dari kalangan mereka pada hari ini yang memerlukan. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz telah mencukupkan keperluan mereka. Dia telah bersegera pergi kepada mereka yang memerlukan dan dia tidak tinggalkan seorang pun daripada kalangan mereka melainkan dia telah memberikan haknya. Inilah khalifah yang adil, tuan-tuan. Dia tak nanti rakyat minta, dia bagi lalu dah. Selesai. Ini Umar bin Abdul Aziz. Jadi kisah-kisah yang lain saya sebut banyak. Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Ali Shalabi pun, bagaimana Umar bin Abdul Aziz telah mengagihkan harta kepada golongan fakir, miskin, golongan lemah, orang berhutan, Ibnu Sabi. Beliau beralih pula perbelanjaan harta tersebut bagi tujuan menebus hamba-hamba yang terikat. Sekarang ni berapa banyak hamba-hamba? Hamba dalam bentuk moden lah. Yang terperangkap dengan zina, yang terperangkap dengan dadah, yang terperangkap dengan alung dan seumpamanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kisah-kisah Umar bin Abdul Aziz ni kita tak naklah semata-mata menjadi sejarah yang ditulis dengan tinta emas, tapi boleh jadi zaman kita satu masa nanti persis seperti zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kita cuba gapaikannya. Soalannya yang kita nak bincang hari ini fokus kepada tajuk sinergi antara kepakaran manusia, pergantungan kepada Allah dan impak sumbangan netizen. Ini yang kita nak tengok dengan lebih. Ketiga-tiga ni peri pentingnya, semua kena ada. Bahkan kita katakan bahawa kalau kita tengok, ini merupakan sunnatullah. Dalam Islam dia ada sebab dan dia ada musabbib. Jangan kita hanya beriman kepada sebab, tapi kita lupa beriman kepada musabbib. Jangan kita hanya beriman kepada musabbib, tapi kita tidak mengikut arahan musabbib. Musabbib ni Allah yang menjadikan sebab. Maka kita lupa untuk mengambil sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan setiap sesuatu tu ada sebab-sebabnya. Jadi antara perkara yang penting, pertama sekali sudah tentu doa. Pergantungan kepada Allah, kita doa. Kita syarikat kita pejabat kita punya lembaga zakat kita doa supaya dia makin kukuh, makin kuat dan ini. Kita jangan lupa doa. Dan doa ni tak ada yang mustahil. Sekarang ni kita disebut tentang Palestin, Gaza. Tapi doa ni tuan-tuan makna besar. Saya cerita kisah zaman Salahuddin Al-Ayyubi.
Rekah cerita dia dapat buka kota Baitul Maqdis. Kalau tak silap 584 Masihi. 584 Hijrah. Dia dapat buka. Bila dia dapat buka ni, seluruh dunia daripada barat, raja-raja mereka nak serang. Dan tahu ini Pakatan Ahzab yang luar biasa. Salahuddin buat apa tuan-tuan? Dia bukan perang. Dia hanya menjaga kawasan tersebut dan dia setiap malam berdoa pada Allah. Sehingga dia bincang dengan memanda menteri dia, panglima dia. Dia kata berat. Dia ada orang kanan dia nama Ibn Shaddad. Akhirnya dua-dua memikir, akhirnya kata balik tidurlah, masing-masing tidur dalam bilik lain-lain. Ibn Shaddad tak boleh tidur. Selepas jam dulu, bangkit pergi bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz. Pergi bertemu dengan Salahuddin. Salahuddin pun tak tidur. Lalu Salahuddin kata, jom kita semayang sampai subuh. Semayang sunat. Doa. Jadi doa ni penting. Doa dan solat. Kenapa Allah selalu ikat zakat dengan solat? Ini peri pentingnya hubungan kedua-duanya mesti ada akal. Orang yang biasa bayar zakat, orang yang semayang. Dan orang semayang biasanya dia akan bayar zakat. Payah orang yang lain nak bayar zakat. Kalau orang lagi suka semayang, biasanya lagi banyak ataupun lagi kerap, ataupun dia tak akan lupakan zakat. Poin yang pertamanya adalah kita mesti doa banyak-banyak. Ini bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan hasrat tu dapat. Doa ni, kata guru kami Fadilatul Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia merangkumi 4 perkara. Satu, doa tu saja. Yang kedua, dia ada strategi. Yang ketiga, dia ada perlakuan, perbuatan, buat. Dan yang keempat, dia serah kepada Allah natijahnya dengan reda. Jadi bila dia doa seperti ini maksud doa. Bila penuh perkara doa macam ini, kita akan tengok kesannya luar biasa. Kerja bahagian ni. Man jadda wajad wa man zara'a hasad. Apabila kita tengok macam ini, timbul satu soalan yang paling penting, namanya kepakaran. Kepakaran ni lah kita nak. Tuan-tuan buat kursus macam ni penting. Saya pergi sebuah negeri, tanpa sebut nama, dia cerita kat saya, dia kata kadang-kadang cikgu tu, guru-guru agama tu, yang bukan bawah kementerian ni, 15 tahun tak pernah kursus. Dan macam mana? Jadi yang ini, tapi janganlah lajak sangat sampai 18 kali setahun kursus. Dan buat kerja pula. Sesuai-sesuai lah. Maknanya di sini, kita akan tingkatkan kepakaran. Kepakaran ni beza tuan-tuan. Dan mungkin kita boleh tengok. Kalau boleh, pihak atasan boleh kenal. Ada jenis dia ni, jadi pandai cakap. Masya Allah, cakap pandai sungguh. Memang kena jadi juru cakap. Tapi hal ini dengan komputer, Masya Allah pandai sangat. Dan sekarang ni, kalau hebat, boleh bina apps baru. Yang memang mesra dan mudah. Kalau boleh lebih mudah daripada beli barang Shopee dengan Lazada. Mana melabuhlah dalam 2 juta ke 3 juta. Betul-betul apps, bukan betul-betul. Yang ini penting. Baik, kepakaran ni penting. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, Inna Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu Wa Taala ni Azza wa Jalla yuhibbu abdan iza amila amalan an yutkina. Bila dia buat sesuatu tu, dia tekun. Orang panggil semak. Bila semak ni, orang akan jadi mudah. Sebab apa-apa pun yang kita buat, dia ada konsep mesra pelanggan. Mesra pelanggan ni pentingnya. Tuan-tuan, yang ini peri pentingnya bagi kita kena bina macam ni.
Saya pernah diberitakan bilioner, orang yang hebat, dia akan kata pendapatan kamu ni 15% hendaklah digunakan dalam bentuk, dia panggil modal insan, human capital, makrifah, pengenalan, penerokaan, dan juga dapatan-dapatan ilmiah, R&D, semua sekali tu 15%. Ini baru hebat. Tapi setengah banyak, bahkan setengah negara, setengah negeri, setengah syarikat, dia tak pentingkan yang ini. Dia akan ketinggalan. Tuan-tuan tengok, mana ada syarikat yang boleh bertahan lama. Masa kita 20 tahun dulu, semua orang pakai handset Nokia. Suka Nokia. Besar, satu-satu tu ada besar. Letak dalam poket tu penuh. Kemah Nokia. Nokia. Nokia berapa, 33 berapa macam Nokia. Tapi Nokia tak tahan lama, tuan-tuan. Lebih kurang dalam 2-3 tahun, 5 tahun. Keluarlah Samsung, keluarlah Blackberry ke, Blueberry ke, apa ke, semua sekali tu. Jatuh tu. Apa kata Nokia? Bos-bos syarikat Nokia. Nokia ni nama sungai di England ke di Switzerland ke apa nama. Dia kata apa? Saat kami menguasai dunia, tiba-tiba kami mengabaikan aspek apa yang dinamakan kepakaran R&D, dan kami merasa terleka dan terhibur dengan diri kami sendiri. Yang lain pintas. Tengok Apple sekarang. Nak beli kedai Apple tu murah je, dan 10 riyal boleh dah sekilo. Tapi kadang-kadang ke Apple, Allah, Samsung Apple, Samsung Apple. Huawei nak naik tinggi. Dicantah oleh mereka. Seumpamanya. Kenapa? Kerana ada R&D. Ada satu syarikat yang besar, kalau tuan-tuan tengok sampai sekarang tak jatuh-jatuh. Dan kita pun tak kenal dia. Siapa dia pemunyanya? Syarikat Toyota. Adalah orang kata Toyota ni gini, tak apalah. Dia punya syarikat ni, dia akan ambil staf-staf dia ni, beri komen apa yang nak dibuat. Dia ambil mungkin dalam 50,000 komen ini, tapi dalam 50,000 tu mungkin dalam 500 hak sama je. Hak ni lebih kurang je semua. Jadi masuk-masuk 500. Daripada 500 tu kupur jadi 50 lebih kurang. 50 tu kupur jadi 5. Daripada 5 tu dia analisis, dia buat tiap-tiap tahun. Sebab tu kereta dia tak jatuh. Tak apa banding kereta lain lah. Kan jadi tak molek pula. Kereta dia tak jatuh. Dia buat kereta. Dah nampak orang duk barak, duk main kereta besar-besar sangat. Tak apalah, dia buat kereta. Dia buat Lexus. Lexus tak kurang. Kemah dia buat. Dia boleh buat Alfa. Dia boleh buat apa ni, wildfire. Daripada wildfire nampak orang naik tu, nampak dah slow, mati wildfire. Kuat balik Alfa, baiki balik enjin, letak depan. Hebat. Tak jatuh. Sebab ni jaga R&D. Sebab itu saya katakan kita kena hidup dengan zaman. Kita tak sesuai hidup dengan zaman dulu. Ada masa saya jadi mufti dulu, datang sahabat-sahabat kami lah dari sebuah negara, bukan negeri, negara dekat dengan kita, bincang dengan saya hukum tu. Masalah kita nak bagi beras ataupun kita nak bagi duit. Saya tengok dia, saya kesian kat dia. Saya kata, tuan, tempat kami sekarang, orang-orang yang asnaf ni tak payah datang ambil zakat, dia ada kad, cocok duit je.
Kena bahasa cara lama lah. Pakai letak duit dalam bank tu, cocok tu ambil duit gitu je. Jadi kami rasa masalah tu tak payah baluh. Tak payah balau. Tak payah gaduh. Sama ada nak beri wang ke, nak beri berah ke, tak payah. Yang pentingnya zakat. Kadang-kadang tu imam pun, hak tukar terima tak boleh. Belakang slip D. Nak fikir berah macam mana dia ni? Tak boleh tuan-tuan. Mari Pak Gunin nengung ni. Tak siapa dia nak. Susah pula. Dulu lain. Dulu memang ia kaku. Tok imam tu juru silat. Jadi lain. Jadi nak ceritanya, kadang-kadang bila kita ni ra'i, kita tak nafikan yang tu. Orang-orang yang memang hak jenis style konvensional tu sekarang. Tapi meraihkan zaman-zaman moden ni. Bukan kita tuan-tuan. Kita berlawan dengan anak kita pun. Anak kita handset tak. Laju kan main. Bawa nak order pun ada. Kata KFC lah. Mana kata nak order Pizza Hut. Sekejap je. Selesai. Dia laju. Budak kata, hang ngapa macam mana? Tak. Bukan tua. Macam satu. Jangan lupa. Ya kita ni 52 dah. Tak lagi lagi. Nak tekan hak pandai satu ni. Tak tahu. Sebab zaman mereka lain. Zaman kita lain dah. Ini zaman sekarang ni. Zaman cashless. Zaman wire money. Sekadar duit dalam taliangnya. Ini semua kita kena ambil. Benda macam ni penting. Kita tak nampak penting? Penting. Penting. Menguasai high-tech, menguasai yang ini amat-amat penting. Sebab itu bagi saya, kena ada division medsos. Dan medsos ni bukan sekat satu tak boleh dah. Kena pecah lalu dah. Ni mereka buat unjuran, generasi 50-an ke atas, itu Facebook. Yang jabat-jabat kerajaan utama tu Twitter. Hak jenis anak-anak muda, TikTok. Dan hak jenis nak menyerang orang, nak lawan orang, TikTok. Nak nega, TikTok. Sekarang ni, di Malaysia, TikTok. Dia tak boleh dah main tu, dia kena TikTok dah. Apa-apa TikTok buat. Live apa-apa ni buat. Cuma konten. Konten ni kena pandai. Kena tengok siapa yang sepatutnya boleh buat. Saya tengok ni ramai layak-layak saja ni. Tapi kaedah tu, kalau boleh konten tu buat gini-gini, 10 orang tu kritik. Hak ni gini, hak ni gini. Dia akan bina lah. Tak payah masuk lalu nampak canggung sangat. Jadi kritik tu. Jadi kita boleh buat. Akhirnya kita boleh bina garis panduan yang paling sesuai. Dan ini pun akan berjaya. Kemudian seterusnya, saya nak sebut sini, yang inilah yang saya nak panjang sikit dalam isu yang kita bahas ni. Iaitu show dan cadangan. Apa perkara yang saya rasa penting sangat? Nombor satu sekali, menangkis salah faham. Apa benda pun salah faham, kita kena tangkis. Kenapa? Kerana ada orang kata zakat tak penting. Ada orang kata zakat menghabiskan wang. Ada orang kata zakat terencap ekonomi. Ada kata tiada jaminan. Ada kata baik bayar LHD, boleh bayar zakat. Ada macam-macam. Semuanya itu ada orang semua. Jadi kita akan jawab setiap satu tu dengan tuntas. Kena layan. Kena layan. Buat. Dan jawapan ni kadang-kadang saya rasa biar mufti je lah beri jawapan dengan nas dalil. Dia lebih kepada akli. Dia lebih kepada logik kadang-kadang. Kenapa zakat kita bagi tiba-tiba bertambah sedangkan realitinya berkurang? Kita ada 100, bagi 50. Takkan jadi 100? Jadilah 50. Jadi macam mana nak jawab? Nabi kata memanglah ma naqasat malu min sadaqah. Harta tak berkurang daripada dengan sebab sedekah. Dengan sebab kita zakat tak berkurang. Tapi macam mana nak mengalih tu? Sebab itu saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Memang luar biasa kalau cerita macam tu. Jadi
poin macam ni, kita pergi kepada soalan nombor 2, iaitu kemukakan contoh penzakat yang berjaya dalam kehidupan mereka. Tunjuk. Sebab itu kalau saya selalu dengan Pusat Zakat Selangor ni tak berapa sangat. Sikit-sikit je lah. Tapi kalau wilayah tu, saya suka tanya, Syekh, ada cerita hak sedap-sedap tak bahagian zakat? Sebab nak modal ceramah. Senang. Sekurang-kurangnya, dia cerita hak ni, cerita ni. Saya seronok. Bila dengar cerita tu, kita nak gambarkan orang ni berjaya. Dan banyak. Buat tuan-tuan, buat. Tengok kisah-kisah. Yelah ada orang tu dia ada privacy. Kita tak boleh sebut nama pun. Sebutlah nama Mamat ke Ali ke, nama dia lain, Ghazali contohnya. Jadi kita pun sebut orang ni, orang ni. Ada satu kisah tu, sahabat saya cerita. Seorang tu mari dengan pakaian jenis biasa je, lekeh je lah masuk tu. Okay. Orang tu tak apa nak layang. Nak bayar zakat. Oh. Pak Hakim siapa kat dia, dia kata nak bayar. Kawan ni tanya, dah berapa cik? Kasar je lah, macam biasalah berapa. Kawan ni kata 1 juta. Kejut. 1 juta nak bayar. Akhirnya, demo ni, dah ada rajin tulis kosong banyak. Telajak jadi 10 juta. Allah. Orang nak suruh 1 juta, yang bagi 10 juta dah pula. Orang jadi hati. Dia pun kata, ni salah ni. Tak apa, tahun depan saya bayar 10 juta. Ada berani baik? Nak ceritanya, kadang-kadang kita tengok kisah macam tu, ada orang macam tu. Dan cerita macam ni sebenarnya kalau luar negara banyak. Saya boleh cerita banyak. Tapi dalam negara memang tak banyak lah. Sebab kita ni tak berkaya sangat. Dia kaya ni lain tuan-tuan. Kaya Malaysia dengan kaya Saudi. Beza tuan-tuan. Dia tu kaya tu. Kita tengok kalau orang kampung kaya tu ada 30,000 dalam bank, kaya dah. Kalau orang bandar ni ada 100,000. Kalau sama-sama hak kaya ada 1 juta. Tapi hak banyak lagi tak banyak. Dia ada dalam 480 juta je. Tu multi millionaire contoh. Dia tak sama kaya tu. Tapi harap ni tuan-tuan, kalau kaya ni, dia tak main dah ni. Bilion. Bukan supermarket bilion tu. Bilion. Kita akan tengok. Saya dulu, saya kerja tamu haji. Bukan kerja lah. Jadi, jadi pengurusi panel penasihat ibadat haji. Jadi, dia pergi Mekah. Pernah saya tengok ada seorang lelaki tu pakai jubah. Tak pakai kasut. Hari ni saya pun biasa pakai selipar je. Nak naik jadi pakai kasut. Dia pakai selipar je. Sering jalan. Pakai serban atas ni. Takut dia pakai baju putih ni. Sahabat saya kata, Tok kenal siapa dia? Tak kenal. Oh. Itulah owner. Hotel ni. Owner. Di Saudi tu, kalau di Mekah tu, kita tengok banyak hotel. Sebenarnya, kadang-kadang owner tu dah lepak 5-6 orang je. 7-8 orang je. Awak ada hotel, sikit je, ada 8 hotel. Dia hotel dia bukan macam hotel ni. Dia bukan macam Kongkong. Dia hotel sana tu, laku. Kata orang, laku keras lah. Yelah, kalau dekat Mekah, tuan-tuan faham. Saya punya kalkulit tak cerdik saya, tengok, setahun kat 300 juta lebih. 3 tahun. Dah 1 pi. Tu baru 3 tahun. Dah, harga tu dia bukan statik tu, naik semua. Dia turun tak ada tu. Yang dia turunnya hujang je. Naik semua. Kaya. Itu, nama dia tak terkenal pun. Tak. Ramah je. Orang macam ni, Allah. Kadang-kadang kita pun tengok heran. Dia punya tu. Ada seorang sahabat saya haji gitu. Dia nengok. Dia kata apa, saya tak boleh buat lah ni. Sebab apa? Tak cukup duit lah. Ingat nak pinjam rambut tapi tak teramuk. Kata dia. Nak berapa? Tak cukup 1 B je lagi. Dah, Allahu Akbar.
Seorang yang biasa, bukan orang yang kata Tang Sri, Datuk Sri Tong Tang. Tak ada. Dia biasa. Orang biasa. Kaya dia. Harap ni. Oh, kaya. Ya, Syekh. Ronaldo tu dia boleh beli 1 B. Bagi kita, cerdik tak? Bodoh. Bagi kita. Tapi sebenarnya, hutang banyak lagi. Masuk dengan melalui apa ni? Ni saja. Orang panggil YouTube saja ni. Saya sekarang ni tak berapa dah Liverpool dah tengok. Nasser sekurangnya puas-puas tu ulang ya salam, ya salam. Allah. Zikir semua. Tengok pada Nasser baru ni. Saya suka tengok highlight lah cepat. Macam Ronaldo tendang. Oh, hebat. Talisca tendang. Kata hebat. Dan tak mustahil akan datang Liga Saudi. Kalau tak perang lama di Palestin. Kalau perang tak tahulah. Dia boleh lawan dengan fight di Liga. Sekarang ni ramai dah mari. Walaupun dulu kata ayam tua. Ayam muda pun mari dah ni. Ayah kata pemain peceng je. Tapi hebat. Sebab dia nampak cara negara tu lain. Kita apa kata rugi, bahaya, apa benda. Tak, untung. Hebat mereka. Tuan-tuan. Jadi kita kemukakan contoh. Orang ni bayar zakat, orang ni hebat, orang ni hebat. Kemukakan. Saya ingat senarai banyak. Saya yakin. Tapi tak payahlah sebut nama dia. Kadang-kadang orang yang nak terlalu privacy. Kita faham. Dia kan Allah. Tapi kita nak galakkan orang lain. Kesan tu. Tanya orang yang zakat tu ajak minum kopi sekali. Ji buat zakat ni sejak berapa tahun? Dia kata 14 tahun dah. Ada peningkatan dah? Ada. Allah mudah. Anak-anak berjaya semua begini. Saya cerita dalam buku Keajaiban Sedekah. Ada seorang doktor yang terkenal. Saya kata nak berhenti pukul 12 je jadi kacau pula sekarang. Tak apa, 5 minit je lagi. 5 minit lagi. Tapi kerana sebenarnya tu, dia doktor terkenal. Reka ceritanya namanya Dr. Khalid Jubair. Dia pergi ke Morocco. Sampai di Morocco, apa yang dia buat? Sebab dia hantar oleh Amir Sultan, nama salah seorang pemimpin Arab Saudi dulu, mati dah. Hantar dia, bila hantar tu, equipment nak ubat tak ada, klinik dia nak buat. Amal jariah lah, charity, itulah. Akhirnya apa berlaku? Dia telefon. Kawan ni kata, tawakal lah pada Allah. Dia termenung. Macam mana? Salah seorang pasien mari, dia kata, doktor nak perlu bantuan. Doktor boleh. Doktor telefon je nombor ni. Dia pun bagi. Dia pun telefon. Nama seorang. Orang kaya di Morocco. Orang kaya ni pun kata, mari lah. Dia pun mari. Gaya orang kaya. Gaya. Duduk. Dia pun mari. Kawan dia pun cakap lah, saya nak ni, gini, kita sedang ni. Tak ada habis cakap lagi. Tu jawab. Kerana ni, jom, bagi 1 juta, cukup. 1 juta. Kawan ni ingat mungkin proposal 100,000 je. 1 juta. Apa dia kata? Dia kata, awak bagi tahu kepada sahabat-sahabat awak semua, aku bina hospital dekat 20 hospital. Hospital ni mahal, tuan-tuan. Sekati saja 1 juta lebih. Kalau siapa ni nak bina hospital tu, dia orang katanya, berapa kati mu nak bina? Dia kata dalam 200 kati. Sah kat 500 juta. Campur dengan operasi, campur dengan ubat, campur dengan semua sekali. Gitu sedang. Tu kaedah dia. Jadi tuan-tuan, ceritakan. Kemudian zahirkan kesan daripada zakat secara langsung dan tak langsung. Ini pun kita boleh gambarkan. Zahirkan dan nyatakan pergantungan kepada Allah serta gantian. Mesti Allah ganti. Ingat. Janji Allah kepada yang bergantung kepadanya untuk mencukupkannya. Kena nyatakan. Netizen boleh memainkan peranan sebagai juru bicara dakwah. Ini penting. Ini kita kena bina networking netizen yang baik. Bina. Bila dah dapat, dia akan cerita. Kalau boleh tuan-tuan, ada isu yang luar biasa yang memerlukan bantuan, zakat Selangor di negeri dia nombor 1 pergi. Selesai. Ambil gambar gini, santun ni. Oh, itu kejayaan yang besar, tuan-tuan. Kesan yang besar. Orang akan ingat. Kemudahan dalam pengeluaran zakat hendaklah sentiasa di-update dan di-upgrade.
Ini. Saya, kalau saya pergi kat mana-mana kaunter, kalau tunggu lama saya malas nak balik. Saya rasa orang yang macam saya ni tak ramah saya macam ni. Dia nak beratur lama, nak congok ni. Dia tak lagi. Jadi orang nak bayar zakat. Pada masa tu, raih seberapa banyak. Cepat, jangan tak tu. Buat secepat mungkin. Dia akan rasa seronok. Kalau boleh kena sedia tepi tu, apa ni, coffee table ke apa ke, hak jenis sudut tu, dia boleh makan cappuccino ke apa ke, seronok dia. Orang tua lah, cara orang tua. Kemudahan dalam, mewujudkan bulan zakat. Bulan zakat ni kena wujud. Bulan zakat kena wujud. Terutamanya bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan tu, Syaban tu kempen dah. Kerana gandaan pahala, kerana gini, bulan zakat. Tuan-tuan, kita nak hatta bulan zakat ni, kita jadikan dia ni seolah-olah separuh pendapatan. 1.2 B, bulan zakat saja kita dapat 650 juta. 700 juta. Tak mustahil. Hak tu je. Dan ada orang cerita zaman dulu kan, kerja sebulan selesai. Tak sekurang-kurangnya, hak tu kita, orang panggil, tak cemah lah. Ni cukup tak? Hak ni duduk desak ni, pening kat kita. Jadi kita selesai macam tu dah. Dan wujudkan target sasaran agar kenaikan dengan lebih memberangsangkan. Yang ini biasa dibuat lah. Meneroka sumber-sumber yang baru adalah amat penting. Bagi saya satu benda lah. Bab zakat ni, kadang-kadang orang tu sampai 4 kali orang pergi ziarah dia suruh zakat. Letih dia. Jadi, sekarang ni banyak meneroka ni. Sebab itu saya kata R&D kena kuat. Hati kecil saya. Saya lebih cenderung kepada nadi bumi kena zakat. Ada sebab lah. Nadi bumi ni kena zakat. Termasuk petroleum. Saya nampak macam tu. Minta maaf lah, pandangan saya ni mungkin pelik, ekstrim dah pun. Tapi saya ada maksud dan matlamat yang lain. Cuma saya sedang nak buat juga lagi lah dapatan kajian. Adalah sebab-sebab kadang-kadang benda ni tak sesuai kalau main rakam-rakam nak cerita semua sekalinya. Saya tak somai. Cuma bagi saya ada benda. Sama juga dengan masalah tentang perkhidmatan. Perkhidmatan yang ini penting. Tapi itu memerlukan fatwa-fatwa. Dan mesti memerlukan dapatan-dapatan. Dan banyak perkara yang kita boleh fikir balik macam mana secara yang lebih agresif. Tengok penemuan-penemuan baru satu. Dia ada istilah zaman moden ni, dia panggil qadaya mustajiddah. Ataupun kita kata isu-isu terkini dan baru yang perlu dilihat semula. Boleh macam tu. Tapi ni satu sekali setahun, dua, ataupun 2 tahun sekali hak baru ni, itu comel lah. Hak baru ni, dia taklah setiap-tiap hari ada hak baru. Dia akan masa pula. Okay. Sebarang bentuk lapor pengagihan serta laporan secara rasmi dan berkala, bahkan apabila wujudnya bantuan zakat secara besar-besaran, seharusnya diwawarkan melalui semua platform media masa dan media sosial. Buat tuan-tuan. Kita nak macam tu. Sebab kita tak nak sekali-kali kita luka dituduh pusat zakat sipang duit saja je. Tak ada dah sekarang. Kita boleh tunjuk dengan telus. Sebab sekarang ni, hak tukang kata tu dia tak tahu kala. Dia tak tengok, dia tak baca laporan audit. Dia tak baca. Itu kat lain. Itu kat Dewan Undangan Negeri. Itu dekat dengan Parlimen. Itu antara dengan pimpinan-pimpinan atasan. Tapi sekurang-kurangnya ada benda yang kita boleh declare. Yang itu. Supaya nampak ketelusannya. Sebenarnya saya yakin dan hati kecil saya menyatakan Selangor adalah salah satu daripada pemacu utama berkenaan dengan zakat, dan saya syorkan teruskan lagi, cubalah ambil sedikit beberapa pandangan-pandangan kami jika baik untuk ditelaah, dan akhirnya kita akan membentuk satu pasukan yang berjaya. Dan macam saya katalah, saya selalu berharap satu masa nanti zakat mewakili 10% daripada KDNK
ataupun dapatan lembaga hasil dalam negeri kita ni. Maknanya kalau dia dapat dalam 300 bilion setahun, kita paling kurang kita dapat 30 bilion setahun. Congokannya rakyat Malaysia yang Muslim lebih kurang dalam 65%. Tolak pula yang kecil, yang kanak-kanak separuh, dan dengan syarikat dengan ini, benda itu tidaklah jauh dan tidaklah mustahil. Sekadar itu mohon maaf bahasa saya guna tidak tersusung pada hari ini, tapi boleh rujuk dalam ni saya lah, saya akan bagi yang ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sini dia buka soalan. Buka soalan. Okey. InsyaAllah, terima kasih kepada sama-sama Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Hakim. InsyaAllah untuk sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, kita membuka ruang untuk sebarang persoalan. Kita boleh gunakan kesempatan yang ada ini untuk satu soalan, dua soalan. Boleh angkat tangan, teruskan bersama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, macam dekat lama ni kan kita ada fatwa katakan kepada semua orang kerja maupun yang letak Islam ni untuk orang yang terus ke dalam Islam. Tapi ada sebahagian orang yang kadang-kadang tu alim ulama dan ketua ustaz-ustaz yang tak tahu yang ada dan nak target diri. Jadi kalau Ustaz dengan penjaga Ustaz mengikut kami, saya terima kasih. Okey, saya ucap terima kasih. Soalan ini saya rasa kita masukkan dalam soalan-soalan lazim. Bila kita masuk soalan lazim itu, kita kemahkan jawapan. Saya sendiri sentiasa beri jawapan, hendaklah bayar kepada Majlis Agama Islam masing-masing. Ini sebagai menghormati wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan tasarruful iman ala ra'iyati manutun bil maslah. Ini satu. Dan yang kedua, kita kena tahu kenapa alasan mereka tak nak bayar. Mereka akan kata sebab saya tengok ada 8 orang daripada kalangan keluarga saya ni miskin, teruk dan tak dapat. Seminggu tahun lepas tak dapat. Saya kesian kat dia. Jadi saya nak bayar. Yang ini kita boleh jawab. Awak bayar RM30,000, RM50,000, RM100,000 sebagai contoh, maka awak boleh mengambil sebahagian daripadanya sebagai wakalah. Jadi sistem tu sudah ada. Tapi terangkan pula macam mana bentuk wakalah ni. Boleh bagi direct gini-gini. Yang pentingnya itu namanya zakat. Bukan untuk awak tapi untuk wakil semata-mata. Jadi awak telah meraihkan dua keadaan yang terbaik. Apa lagi? Saya tak nak bayar ni. Kerana apa? Kerana saya rasa saya nak bayar sendirilah. Sebab saya lebih yakin sampai. Kita tunjuk. Kita punya data. Yang ni kita bagi, yang ni kita bagi, yang ni kita bagi. Proses. Bukan sifatnya tahunan. Setiap bulan ada. Hak ni bayar, hak ni, hak ni, hak ni. Dia bukan tak berjalan. Sebab itu bila zakat ini, bila ada amin, kerja dia secara khusus bagian zakat. Dia akan teropong banyak. Dan yang ketiga, kita pun kata tahu, kalau kita tak bayar, kita akan dapati orang yang dapat zakat ni bertompok-tompok. Orang ni dia pandang mujamalah, pandang temu orang ni, dia dapat kupu banyak. Orang ni tak pandang malu ni, tak ada apa satu. Dia dengan harta zakat, hak ni dia dapat, hak ni dapat, hak ni dapat. Macam banyak benar lah. Sepatutnya keperluan dia katakan 100,000. Tapi dia dapat dalam 850,000. Tengok macam mana? Mana lagi kawan-kawan yang lain yang tak dapat apa-apa. Jadi benda-benda macam ni kita kena jelaskan. Bila jelaskan melalui, bukan mesti dengan mulut saja, tapi melalui data-data, melalui, dia akan faham. Ini contoh. Macam contoh, ialah apa-apa isu-isu yang besar ni, tapi raihkan fatwa negeri masing-masing. Saya tak nak melangkau apa-apa, tapi itulah cara yang terbaik. Allahu'alam. Ya. Dari soalan, Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril, Indonesia. Pertanyaan dan pertanyaan untuk mana-mana. Di dunia seni sekarang ini tak ada seni yang dibenarkan, tak ada seni yang berpandangan syariah. Dan lihat seni ini jadi zaman kaya. Di kapal dia bertahan baca kerajaan lalu untuk 160 juta. Dan juta daripada ini khas untuk kerana kemudian. Cuma soalannya, adakah kita boleh dalam zakat bangun ini maupun di bawah fisabilillah untuk dalam sendiri Islam sebagai contoh 2 juta, 3 juta satu untuk membangunkan karya-karya sendiri, membangun skrip radio Islam, drama, skrip yang berlandaskan syariah, DJ, konti-konti radio yang hiburan Islam, apa pandangan? Okey. Soalan yang cukup menarik, saya setuju sangatlah. Dan saya duk tengok soalan ni kalau saya nak jawab panjang. Tapi saya cuba ringkas sikit je. Supaya tak ambil masa lama. Pertama, bila kita sebut macam ni, kami selalu didatangkan dengan soalan-soalan. Tuan-tuan boleh layari laman web kami, Maktabah Al-Bakri. Dalam Maktabah Al-Bakri ni, saya duk jawab setiap hari konsisten antara 20 ke 50 soalan. Setiap hari. Sekarang sudah mencecah 3,700 lebih soalan. Hanya baru 2 tahun. 2 tahun. Tiap-tiap hari. Dan kita kemas kinikan. Apa isu? Zakat, poligami. Aku terima sahaja. Lepas tu tak ada nikahnya. Contohnya. Semua ada. Kita jawab semua. Kita tak kata siapa-siapa. Kita nas tengok. Nas. Kita jawab. Termasuk apalah masalah politik, masalah apa. Tapi hak Islam lah. Maksud saya. Jawab semua. Kembali pada jawapan tu. Ini fikiran secara besar. Kalau kita nak besar, kita fikir cara fikir besar. Saya tak nampak seni orang nak hidup sekadar dia boleh hidup dalam 200, dapat 3,000 sebulan, 4,000 sebulan. Itu betul. Itu permainan biasa. Itu kita kata keperluan asnaf. Tapi kalau kita cakap seni yang hebat. Seni yang hebat ni maksud saya kadang-kadang kita tengok apa yang saya dapati, apa-apa benda kalau dia ada campur dengan Islam sikit, dia akan meletup. Apa-apa benda dapat dengan nama Islam je sikit, dia akan meletup. Kita tengok Mat Kilau. Dalam tu unsur Islam ni terlalu banyak. Di samping patriotisme lah, kita akan tengok. Tak pernah berlaku daripada kita merdeka sampai sekarang, mana-mana filem boleh 100 juta lebih. Itu tak termasuk lagi Netflix yang dibeli. Dan tak termasuk lagi beberapa yang lain. Tengok, 100 juta lebih. Yang kita duk tengok masa kita umur 70-an, tahun 70-an, 80-an, 90-an, gewe, peluk, sikit-sikit nampak bawah dada, gini. Hak tu pun dalam 4 juta, 5 juta, 10 juta je. Dia dapat duit. Paling banyak pun 15 juta. Hak pecah panggung sikit dulu ke, macam kita kata era Fazira dengan siapa dia nama, Awi contohnya masa tu, ataupun ini zaman P.Ramlee tu tak banyak lagi masuk. Tengok satu majlis yang hebat, ada balik nanti buka dalam YouTube kalimah Sawaidul Ikha. Sawaidul Ikha ni maknanya bergandengan tangan saudara ni. Sawaid ni maknanya ni, lengang ni. Kita bahu-membahu lah tajuk tu. Dia ambil pakar-pakar dunia. Dr. Ratib Nablusi, dulu Salman Auda, Ai Al-Qarni. Dia ambil daripada apa nama ni, Isam Bashir. Hebat-hebat. Ni hak mufakir Islam ni. Panggil. Kemudian satu hari, dia bincang tajuk macam-macam. Satu hari dia bincang tajuk seni filem dalam Islam. Dia panggil seorang. Seorang ni nama Muhammad.
Tapi pakainya cap lah. Pakai cap. Dia moden. Dia kalau tak silap Turki campur dengan Arab ataupun apa. Tapi orang putih fasih. Arab fasih. Dia duduk di England. Di Amerika. Dia cerita. Dia kata, kami biasanya akan dituduh macam-macam orang filem orang ni. Tapi saya nak bagi tahu, industri filem ni adalah industri yang duit banyak dapat. Sekarang tuan-tuan, orang kita sekarang ni maknanya dalam 3-4 tahun kebelakangan ni minat cerita Korea. Gila Korea. Korea. Tak ada anda tapi tengok suka. Tengok suka. Dulu Bollywood kena anda. Dulu lagi Hollywood pun jatuh dah. Tengok. Industri tu banyak. Dan dia cerita di Turki menyedari hakikat ni. Sebelum pada tu Iran pernah dapat anugerah. Lalu dia cerita di Turki ni kita tengok Ortogo. Lepas tu Pahitak ke apa nama tak tahu. Lepas tu kalau kita tengok unsur Islami ni naik mendadak. Dan boleh mengawali dunia. Dari segi ni. Cara ni. Orang fikir. Sebab mereka buat ni bukan bodoh. Bukan bodoh, garang ke ni. Dia kaji. Kalau tuan-tuan tengok, cerita Korea, cerita ni, kalau dia buat kaji, kalau doktor tu, bahasa doktor. Ni kadang-kadang doktor kita, sakut stetoskop sini. Allah. Tak apa kena kata Allah. Lepas tu cakap gini. Temu tu ambil tu, sudah dah semua. Sudah kawat dah. Keluar dari bilik tu, doktor lama tangan ni. Contohlah, bukan semua, tapi nak cerita. Jadi dia cerita. Dia kata, sebenarnya kalau kita tengok, dia juga jadi medan dakwah. Dia sebut seorang namanya Steven Spielberg. Apa nama tak tahu. Nama tu. Dia ni orang yang terkenal buat filem. Dan filem dia ni box office dunia tak macam box office Malaysia. Box office Malaysia 14 juta, 20 juta, 50 juta dan terbaik 100 juta. Box office dunia 1B, 2B, 3B. Ada juga orang nak B tak nak A. Macam ni orang nak B. Siapa tahap tu? Dia kata apa? Contoh satu filem. Ni jahatnya musuh Islam. Dia ambil cerita macam sharpshooter. Dia akan ambil seorang lelaki Islam nampak macam ganas. Kemudian tembak perempuan tu kena tembak. Selepas kena tembak, dia pun senyapkan. Senyap. Lepas tu dia pun ambil gambar pemandangan di Turki, di Timur Tengah ada masjid. Apa makna? Inilah pokok Islamophobia. Dia ambil. Itu tu dia ambil dalam masa dia kata dalam 5 saat saja. Tapi orang tengok ni bahasa maki, hina, tengok. Kesam. Tengok. Dia untuk tengok pula orang Islam juga kadang-kadang suka. Allah. Ini yang berlaku. Sebab itu bagi saya, kalau ada orang yang kuat macam ni, share. Zakat tak sekira lah. 100 juta, 2 juta setengah. Tu je bahasa mudah. 2.5%. Tapi cara betul. Bukan kita taja. Tak, bukan masalah taja. Tapi adalah beberapa perkara bantu sikit ke apa ke. Sekurang-kurangnya buka ruang. Kadang-kadang mereka ni nak menapah, nak ni. Tapi benda ni kena kajian betul-betul. Kajian betul-betul. Saya duk tengok, bila saya tengok tu, sampai syekh-syekh ni semua, bila dia cerita satu-satu dan satu-satu tu, menganga mulut habis. Tak lagi. Maknanya, baru macam tersedap. Allah, betul juga kalau macam ni. Jadi, i'adatul nazar dengan cara macam ni penting. Saya tengok, sebenarnya, macam kita lah, cerita Islam.
Masa kita kecil dulu Ar-Risalah, The Messenger. Prophet Muhammad. Suka tengok. Besar sikit tengok Umar Mukhtar. The Lion of Desert. Suka tengok macam mana Umar Mukhtar. Saya tanya kawan saya, seorang pensyarah Libya. Saya kata, betul sungguh ke Umar Mukhtar begitu dalam filem? Dia kata, aku nak royak kamu, Umar Mukhtar hak dia berlakon tu hanya 15% je. Letak sebenar tu lain lagi. Jadi benda-benda macam ni kalau kita tengok, tapi dia tak ada orang ni. Tak ada. Cerita-cerita yang kata orang aura, bombastik tu tak banyak. Dia sepatutnya dalam setahun sekali, 2 tahun sekali, kena ada. Ni lama dah nak kata Umar Ustaz Mukhtar pun tak ada. Kecuali Otogo lah. Otogo tu pula tak berapa sangat muka siri gitu. Jadi tuan-tuan, saya rasa banyak dah saya jawab. Saya pun minta izin. Ada tugas lain. Kita tutup sini ni, rojok dalam tu lah. Itulah yang dapat saya jawab. Aku qauli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah.